Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Teknologi Rumah Pintar. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Teknologi Rumah Pintar ini terdapat pada muka surat 155 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mendengar, menjelaskan dan menyebut 4 jenis ayat dan 2 ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat mengenai teknologi rumah pintar. Kedua, mencatat 4 jenis ayat dan 2 ragam ayat daripada dialog mengenai teknologi rumah pintar dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mendengar, menjelaskan dan menyebut 4 jenis ayat dan 2 ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat mengenai teknologi rumah pintar. Kedua, murid berjaya mencatat 4 jenis ayat dan 2 ragam ayat daripada dialog mengenai teknologi rumah pintar dalam bentuk peta buih dan peta pokok. Apakah ciri-ciri rumah yang murid-murid idamkan? Ya, tentu setiap orang mempunyai rumah idaman tersendiri. Oleh itu, di sini Cikgu Afan ingin berkongsikanlah mengenai ciri-ciri rumah idaman bagi Cikgu Afan, iaitu Cikgu Afan mahukan sebuah rumah yang mempunyai ciri-ciri keselamatan. Di sini dapatlah kita lihat adanya penggunaan kamera litar tertutup, iaitu CCTV yang diletakkan di bahagian luar rumah maupun di dalam rumah. Kerana Cikgu Afan dapat merakam segala tingkah laku ataupun perbuatan yang tidak diingini seperti kejadian pecah rumah. Pastinya Cikgu Afan dapat mengesan pelaku penjenayah yang mahu menceroboh rumah cikgu lah. Seterusnya, gambar yang kedua di bawah itu menunjukkan adanya sistem penggera yang dapat mengesan asap. Pastinya, sistem penggera ini akan berfungsi dengan membunyikan bunyian yang sangat kuat apabila mengesan asap. Jadi di sini akan menyebabkan orang yang berada di dalam rumah itu bersiap sedia untuk menyelamatkan diri. Dan lagi bagus adanya pancuran air di atas siling rumah tersebut untuk memadamkan api apabila berlaku kebakaran di dalam rumah. Seterusnya, gambar yang ketiga di sebelah kanan itu menunjukkan sistem penggera yang dapat mengesan pencerobohan, iaitu penjenayah yang mahu pecah masuk ke dalam rumah. Dan sistem penggerak itu diletakkan di mana? Tentunya di pintu dan menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Pastinya penghuni di dalam rumah akan dapat dengar dan juga dapat bersiap sedia untuk menyelamatkan diri apabila berlakunya pencerobohan seperti gambar tersebut.
Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita memahami jenis ayat di sebelah ini. Untuk pengetahuan murid-murid, jenis ayat terbahagi kepada 4 bahagian iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seru dan ayat perintah. Baiklah, mari kita lihat ayat penyata. Ayat penyata ini digunakan oleh seseorang untuk menyatakan ataupun memberitahu sesuatu perkara kepada orang lain. Contohnya, Ammar mempunyai adik yang sangat rajin. Kedua, Ammar berbakat dalam kemahiran melukis. Ketiga, Irfan perlu berlatih bersungguh-sungguh. Seterusnya, jenis ayat yang kedua iaitu ayat tanya. Ayat tanya ini merujuk kepada seseorang mahu menanyakan ataupun menyoal sesuatu perkara kepada orang lain. Contoh ayatnya, siapakah nama ayah Ammar? Di sini adanya penggunaan kata tanya iaitu siapa dan partikel kah. Maka menjadi siapakah. Oleh itu, siapakah ini mestilah diletakkan pada awal ayat tanya. Siapakah kerana ada partikel kah. Seterusnya ayat yang kedua, Irfan berbakat dalam bidang apa? Jadi di sini adanya penggunaan kata tanya apa dan Cikgu Afan gugurkan kah pada kata tanya apa tersebut. Oleh itu, apa mestilah terletak di mana? Bagus terletak di belakang ayat tanya. Tak boleh apakah di belakang ayat tanya. Contohnya, Irfan berbakat dalam bidang apakah? Tak boleh begitu ya murid-murid. Kalau murid hendak letak kah, partikel kah tersebut dalam kata tanya, contohnya apakah, mestilah apakah itu letakkan pada awal ayat tanya seperti yang contoh ayat yang pertama tadi, siapakah tadi. Seterusnya ayat yang ketiga, kamu sudah makan? Ayat ini ayat tanya tanpa menggunakan kata tanya dan ia melibatkan nada suara kita seperti bertanya. Kamu sudah makan? Dan pastikan murid-murid meletakkan tanda soal ataupun tanda tanya di belakang ayat tanya. Seterusnya jenis ayat yang ketiga, ayat seru. Ayat seru ini menunjukkan ayat yang berkaitan dengan perasaan. Contohnya, wah, hebatnya kamu. Jadi di sini ayat ini menunjukkan perasaan yang kagum ataupun teruja. Seterusnya ayat yang kedua, oh, Ammar rupanya. Di sini menunjukkan perasaan yang melibatkan perasaan yang agak terkejut sedikitlah. Oh, Ammar rupanya. Kan? Macam tidak disangka-sangkakan. Kan? Seterusnya, ayah sudah pulang. Tu contoh ayat serunya. Mungkin ada banyak lagi contoh-contoh ayat seru. Seterusnya, jenis ayat yang keempat pula iaitu ayat perintah. Contohnya, buang sampah itu. Jadi di sini ayat ini merujuk kepada ayat suruhan. Dan kalaulah murid-murid hendak melembutkan nada ayat ini, murid-murid letakkan partikel lah. Contohnya, buanglah sampah itu. Nampaklah sopan dan tidak menyakiti hati orang lain lah apabila mahu menyuruh seseorang kan. Seterusnya, ayat yang kedua, jemput duduk di situ. Ini ayat silaan kerana menggunakan kata silaan iaitu jemput. Seterusnya, tolong bantu adik kamu. Jadi di sini ayat ini merujuk kepada ayat permintaan kerana menggunakan kata permintaan iaitu tolong. Dan yang terakhir, jangan kamu bersikap malas. Jadi di sini ayat ini merujuk kepada ayat larangan.
kerana adanya penggunaan kata larangan iaitu jangan. Oleh itu, dalam ayat perintah ini dapatlah kita fahami terbahagi kepada pecahannya ataupun bahagiannya iaitu 4 bahagian iaitu ayat suruhan, ayat silaan, ayat permintaan dan ayat larangan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami keempat-empat jenis ayat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita memahami ragam ayat di sebelah ini. Untuk pengetahuan murid-murid, ragam ayat terbahagi kepada 2 bahagian iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Contoh ayat aktif, Azhar membuka hadiah itu. Di sini, dalam ayat tersebut adanya penggunaan imbuhan awalan iaitu imbuhan aktif iaitu mem. Pada kata kerja buka, maka menjadi membuka. Seterusnya, Normah menghantar makanan kepada jirannya. Ayat ini ayat aktif kerana menggunakan imbuhan aktif di situ iaitu meng. Pada kata kerja hantar, maka menjadi menghantar. Seterusnya, Pak Abu menulis surat di dalam bilik. Ayat ini ayat aktif kerana adanya penggunaan imbuhan awalan iaitu imbuhan aktif me pada kata kerja tulis, maka menjadi menulis. Seterusnya, yang keempat, Zakiah mendaki Gunung Kinabalu pada tahun lepas. Ayat ini ayat aktif kerana menggunakan imbuhan awalan iaitu imbuhan aktif men pada kata kerja daki, maka menjadi mendaki. Seterusnya, kita lihat di sebelah kanan itu ayat pasif. Contohnya, hadiah itu dibuka oleh Azhar. Dalam ayat pasif ini adanya penggunaan imbuhan di. Disitulah imbuhan awalan pada kata kerja dibuka dan ditambahkan dengan oleh. Seterusnya, yang kedua, pasu itu tersepak oleh Rafidah. Di sini adanya imbuhan awalan ter pada kata kerja sepak, maka menjadi tersepak dan disertakan juga dengan oleh di situ. Seterusnya yang ketiga, makjah kehujanan pada petang tadi. Jadinya di sini adanya penggunaan imbuhan apitan ke-an tersebut. Maka menjadi kehujanan. Dan yang keempat, contohnya, pinggan itu telah saya cuci. Tak boleh ayat ini menjadi pinggan itu dicuci oleh saya kerana ayat ini adanya penggunaan kata ganti nama diri pertama iaitu saya. Maka menjadi pinggan itu telah saya cuci. Faham ya murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini iaitu ragam ayat dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengujarkan dialog mengenai teknologi rumah pintar dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang marilah kita sama-sama mengujarkan dialog ini. Apakah maklumat yang sedang kamu baca, Jian Hui? Jadi di sini Jian Hui pun menjawab, saya sedang membaca maklumat tentang teknologi rumah pintar. Maklumat ini ditulis oleh seorang pakar keselamatan rumah. Baiklah murid-murid, berdasarkan dialog ini adanya penggunaan jenis ayat dan juga ragam ayat. Contohnya, apakah maklumat yang sedang kamu baca, Jian Hui? Itu merupakan ayat tanya. Dan di sinilah merujuk kepada jenis ayat, iaitu jenis ayat tanya. Mudah kan? Seterusnya, kita lihat. Saya sedang membaca maklumat tentang teknologi rumah pintar. Ayat ini ayat aktif.
aktif kategori ragam ayat kerana menggunakan imbuhan awalan mem pada kata kerja baca, maka menjadi membaca. Seterusnya, maklumat ini ditulis oleh seorang pakar keselamatan rumah. Ayat ini merujuk kepada ayat pasif. Kerana apa? Kerana adanya penggunaan imbuhan awalan di pada kata kerja tulis, maka menjadi ditulis dan disertakan di situ dengan oleh. Sungguh mudah ya murid-murid. Seterusnya, mari kita mengujarkan dialog bagi gambar yang kedua pula dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, di sini ayah Jian Hui mahu anaknya menerangkan mengenai ciri-ciri teknologi rumah pintar. Oleh itu, kita lihat dan bersama-sama untuk mengujarkan dialog tersebut. Tolong ceritakan kebaikan teknologi itu kepada ayah. Ayah ingin mengetahuinya secara lebih lanjut. Oleh itu, respons Jian Hui berdasarkan ayat perintah tersebut. Antara ciri-ciri teknologi rumah pintar ialah barangan elektrik di rumah dapat dikawal melalui telefon bimbit. Selain itu, alat keselamatan rumah seperti penggera, kekunci pintu serta paparan kamera litar tertutup ataupun CCTV dapat dikawal dari jauh. Kemudian, masa dan bil elektrik dapat dijimatkan. Bukan itu sahaja, sistem pencahayaan dan pengudaraan rumah dapat dikawal secara automatik. Kemudian, mesej amaran dihantar terus ke telefon bimbit pengguna apabila berlaku pencerobohan. Akhir sekali, sekiranya pengguna terlupa untuk menghidupkan penggera sebelum keluar rumah, mereka dapat mengaktifkannya pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Baiklah murid-murid, kita lihat ayat perintah ataupun ayat permintaan yang diujarkan oleh ayah Jian Hui, iaitu tolong ceritakan kebaikan teknologi itu kepada ayah. Jadi ayat tersebut merujuk kepada ayat perintah dan bagi kategori ayat permintaan kerana ayat permintaan ini adanya penggunaan kata permintaan iaitu tolong. Kemudian adanya ayat penyata iaitu ayah ingin mengetahuinya secara lebih lanjut. Itulah ayat penyata. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, marilah kita bersama-sama mengujarkan dialog bagi gambar yang ketiga ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pakar keselamatan ini ayah kenal. Beliau kawan ayah semasa menuntut di Menara Gading. Baiklah murid-murid, di sini dapatlah kita fahami adanya ayat seru iaitu pakar keselamatan ini ayah kenal. Ayat ini ayat seru kerana menggunakan kata seru. Seterusnya, ayat yang kedua, beliau kawan ayah semasa menuntut di Menara Gading. Ayat ini merupakan ayat penyata iaitu ayat ini berkaitan dengan perkara yang dinyatakan oleh seseorang untuk memberitahu perkara ataupun menyatakan sesuatu maklumat kepada orang lain. Kan di sini ayahnya memberitahu kepada anaknya mengenai rakannya itu berada di Menara Gading pada
suatu ketika dahulu. Sungguh mudah ya murid-murid. Kini tiba masanya, mari kita mencatat semula jenis-jenis ayat yang terdapat dalam dialog sebentar tadi. Tuliskannya dalam buku Tata Bahasa. Baiklah murid-murid, tugasan aktiviti ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu mencatatkan semula jenis-jenis ayat yang terdapat dalam dialog sebentar tadi ke dalam bentuk peta buih seperti yang Cikgu Afan tunjukkan ini. Sangat mudah kan murid-murid? Diharapkan murid-murid menulis jenis-jenis ayat tersebut dengan tulisan yang kemas dan ejaan yang betul. Selamat berjaya ya murid-murid. Seterusnya, mari kita mencatat semula ragam ayat yang terdapat dalam dialog sebentar tadi. Tuliskannya dalam buku Tata Bahasa. Baiklah murid-murid, untuk tugasan seterusnya ini, murid perlu menulis semula ragam ayat berdasarkan dialog yang telah kita ujarkan tadi ke dalam peta pokok yang telah Cikgu Afan sediakan ini. Mudah kan murid-murid? Diharapkan murid-murid menulis ragam ayat tersebut dengan tulisan yang kemas dan ejaan yang betul. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.